Mula balik Ustaz. Okey, baik. Ustaz kena mula balik. Tadi tak dengar langsung. Baik. Tak dengar balik. Sekejap Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita ulang sedikit. Hendaklah kita ketahui. Situ Jadi kita dah bahas malam berkenaan tentang masalah zaman. Maka zaman ni dia masuk dalam kamun muttasil. Dia masuk dalam kamun muttasil. Jadi zaman tu berkhilaf-khilaf pada takrif zaman, masa tu lah. Apa takrif masa? Jadi khilaf di antara beberapa kaum, beberapa pendapat ulama, setengahnya berkata zaman itu miqdar lanjutan bergerak falak, yakni jalan-jalan matahari. Itu yang kita bahas malam. Miqdar, apa miqdar? Lanjutan. Seperti kita kata lanjutan jauh dekat. Itu mengenai lanjutan. Kemudian dia kata lanjutan tu bergerak falak. Apa maksud bergerak falak? Yakni jalan-jalan matahari. Jadi di sini saya tulis ni perjalanan matahari. Dia sebenarnya kena buat lukis bulat, tapi kita buat dua tu sebab nak beza kata ni utara ni selatan. Ni payah sikit ni, tapi tak apalah. Saya tak mau tulis bulan buruj. Bulan start daripada semalam tu, bulan Jauzak apa semua saya tak mau tulis. Sebab kita maklum semalam kita dah tulis dah. Kalau buruj Shimaliyah tu apa semalam? Cuba tengok semalam. Utara. Utara. Buruj Shimaliyah utara. Apa buruj apa kat situ ada? Ada 6 buruj. Buruj apa situ 6 semalam? Ada Hamla, ada Tur. Hamlun. Hamal. Lepas tu? Tur. Sur. Lembu. Sur. Lepas tu Hud. Jauzak. Lepas tu Sarton. Darwun. Asad. Lepas tu Sunbulah. Tu 6 tu belah Shimali, belah utara ni, belah kanan saya ni.
Maka buruj tu dia turun. Sebenarnya dia turun, dia nak pusing. Sebenarnya dia nak pusing kat bumi tu. Yang cerita perjalanan matahari tu dia pusing. Tapi nanti dia patah balik. Dia pusing Mula-mula dia pergi sini. Dia turun, dan pusing. Tapi saya buat dua ni, kenapa dia satu je sebenarnya. Bumi tu buat satu je. Lepas tu dia patah balik ke bawah ni pula. Lepas tu dia patah balik ni bawah pula. Dia pusing. Pusing, lepas tu pusing balik. Tapi bukan pusing macam ni. Tapi nak cerita kata dia kena bawa bulat. Tapi dia asal pusing ke macam circle tau. Dia asal pusing macam circle. Tu perjalanan matahari tu. Kita kata 12 buruj tu. Buruj apa tu? Janubi apa dia? Tu Hajar Faridah. Selatan. Selatan apa dia? Baca buruj apa? Selatan tu. Hud. Hud? Hawalta. Hud kan? Apa dia orang panggil? Hud, Dalwun, Hud. Hada, Dalhun, Jadai. Jadai. Kurji, Ukrab, Akrab. Mizan. Mizan. Di kat belah bawah tu. Di belah sini. Kat buruj naik. Dan habis tu. Ni kena ngaji falak betul lah ni. Baru nampak. Tapi tak apa. Nak cerita pergerakan tu. Nak cerita pergerakan Pergerakan jalan matahari yang 360 jalan. Yang terbahagi dengan 12 buruj. Yang ni bulan. Sebenarnya buruj ni tarikh dia panjang sebenarnya. Tapi kita bukan nak ngaji falak, tapi cuma nak tahu sedikit-sikit dia tentang falak. Jadi kita nak cerita best, Ustaz. tapi dia falak yang kita belajar ni tak sama dengan falak universiti. Yang falak universiti dia dah falak yang Islam dengan universiti dia dah lari banyak. Dia falak Islam yang kami guna kalau kita Arab. Kalau kita guna kitab Arab betul-betul tu sebenarnya falak tu dia dah agak berbeza dengan falak universiti. Sebab universiti dia dah ambil background putihnya dah. Contoh di USIM di USIM kawan saya ada kawan tu dia belajar 3 tahun. Kata falak yang dia belajar yang Haji Kamal tutup. Falak yang di USIM tu dia tak sama dengan falak yang dalam kitab Arab tu, dia berlainan sikit lah. Macam kita maklum kalau bumi tu paksi bumi tu kita nak maklum. Kalau bulan dia mengelilingi bumi daripada garisan timur ke barat tu, bulan mengelilingi 13 darjah sehari semalam. Nak tulis boleh dia saya keluar lah. Siapa dah habis lukis habis lah. Dia kalau kita kata Mas Ahmad, dia sebenarnya yang bulat tadi tu, bulat 2 tu, dia rasa pusing gini. Tapi soalan kita pusing. Dia pusing gitulah. Dia bukan pusing yang circle betul-betul. Tak. Dia pusing ke bawah sini. Dia condong sikit. Dia kalau kita tengok bulan ni sebenarnya kalau kalau tariqah Batlimus, memang kita tak nafikan ada. Kalau tariqah Fairuz, dia kata bumi mengelilingi matahari. Dia katakan sebagai matahari itu sebagai paksi alam, atau mungkin dia kata sebagai markas alam. Kalau ikut pendapat Batlimus, alam bumi itu dia kata markas alam. Bila sebut markas alam, maka dia bulan dia mengelilingi bumi daripada garisan tengah, garisan masyrik. Garisan masyrik ini masuk garisan timur ke barat tu, bulan mengelilingi 13 darjah sehari semalam. Sebab tu kita kata bulan kalau mengelilingi sebulan tu,
Dia dah cukup dah. Betul kata cukup 30 hari tu bulan. Kalau matahari tidak. Matahari dia mengelilingi bumi daripada garisan tengah tu. Daripada garisan Muhammad. Apa? Daripada garisan Satu timur istiwa. ke barat. Daripada timur ke barat. Matahari dia mengelilingi sikit dah. Darjah dia. 1 darjah. Dia 1 darjah bersama 4 minit. Kalau 13 darjah kali 4 berapa? 13 kali 4 apa? 13 kali 4, 4 juga 12. 50? 52. 52 minit. Jadi, bulan, dia mengelilingi sehari itu 13 darjah bersama dengan 52 minit. Tapi kita kata 24 jam kan. Tapi kalau matahari dia keliling tu, dia mengelilingi bumi tu 1 darjah sikit dah. Lepas tu dia gerak sikit dah matahari. Setahun tu, dia mengelilingi bumi setahun. Tapi dalam sehari semalam tu, 1 darjah dia gerak. Tak banyak. Dia gerak tu sikit-sikit. Maka sikit-sikit masa tu kita kata apa? Kam tu. Kita nak cerita masalah kam tu je. Tapi dekat dengan falak. Maka kam tu, kalau dari segi ahli sunnah wal jamaah, dia katakan amrun i'tibari. Adapun kalau dari segi hukama, falsafah, dia kata tu benda wujudi. Habis. Ini tak apalah. Tapi kalau kaum Mu'tamad, matahari dia mengelilingi bumi sebanyak 320 darjah. Kaum Mu'tamad. Saya tak pastilah. Kalau ada yang dalam sains macam mana, tapi kalau adalah yang Islamnya, kalau Mu'tamad tu matahari dia mengelilingi bumi 320 darjah. Baik, habis. Kita tinggalkan falak dulu. Sehari kan kau campur falak kan dia pening. Baik, kita tengok kitab. Baik. Dia 52 minit tu bukan dia pergi dia tu cepat juga kan. Kita kata dia darjah dia pergi tu. Dia pergi tu dalam kita kata 13 darjah. Nanti sekejap. Kalau kita kata 13 darjah tadi tu, dia pergi tu cepat, agak cepat. Kalau matahari tu, nanti sekejap. Betul lah, 13 darjah. 13 darjah. Ustaz, 320 darjah tu setahun ke? Setahun. 31. Mana pen? Cantik tak? Takut saya salah kira je. 31. Satu 24 minit. Tak. Dia bukan kira gitu. Dia kira kata darjah saja. 13 darjah sehari semalam. Dia tak kira minit. Minta maaf, silap. Dia kira kata 13 darjah sehari semalam. Kalau matahari 1 darjah. Matahari mengelilingi bumi 1 darjah sehari semalam. Mana sikit dia pergi. Kalau sikit. Kalau bulan mengelilingi bumi 13 darjah sehari semalam. Tu. Kalau kaum Mu'tamad, kalau keseluruhan tu, setahun tu, matahari mengelilingi sebanyak 320 darjah. Baik, sebab tu kata-kata tu, dia kata apa? Gerak falak tu, ini jalanan-jalan matahari. Iaitu 360 jalan. Lepas tu dia, hari kita tu, ada setengah tu bukan 365 hari. Kata setengah 360. Kalau dalam kitab tak falak tu, dia banyak berbeza. Baik, kita tak mau bahas falak. Nanti tebak. Dalam kitab Ayat Iskam ada. Ayat Iskam dia ada kitab falak dia sendiri. Pengarang kitab kita sekarang ni. Saya masih simpan lagi kitab dia. Saya belajar dulu dengan Babeta. Ni kitab dia. Kitab Ayat Iskam. Tapi lama lah.
Nak ngaji dulu tu. Ni. Dia kitab ni, kitab Jawi. Falak Jawi. Kitab ni kalau nak ngaji ni dia kena payah kitab ni, kena bersemuka, kena ada robok. Ni kena ada robok macam ni. Sebab ni robok. Ni kuning, ada putih. Ni semua tak ada jual kat sini Haji. Tak ada jual. Semua tempah dekat Jawa, dekat Jawa Barat. Tempah kat Jawa Barat. Nak ngaji falak tak ada robok ni, tak boleh nak ngaji. Tapi pergi Jawa Barat dulu Ustaz ya. Dia tempah Jawa sana, Barat tempah sana. tempah dulu. Sebab kiai saya tu dia ngajar tu, dekat USIN, pelajar USIN dia pakai yang bukan macam ni. Dia ada setengah tu dia pakai yang komputernya, yang tak edit tu tak asli. Kalau ujian yang kita kira pakai timbang tu. Sebab tu nak buat pakai Google tu dia tak boleh sebab dia kena praktikal juga kan. Kalau ada matahari tu boleh. Baik. Jadi ilmu makulat ni dia berkait juga dengan ilmu falak. Nak cerita zaman, masa tu. Tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Dan setengah daripada perkataan ulama tadi berkata, ini berpendapat. Ini qaul dhaif. Zaman itu ialah diri falak. Diri falak sendiri. Kena pada diri falak sendiri. Tadi bukan kena pada masa tu, kena semata-mata diri falak. Maksudnya bila sebut kata falak tu, masa gerak, kena diri pada gerak. Dia kata itu kena masa. Dan setengah pada pendapat pula berkata gerak falak sendiri. Gerak tu. Kalau falak tu kena pada benda tu. Tengok yang mana nak lukis? Jadi dia kata, kita kata sini dengan sini. Kalau dia kata kena falak, dia falak tu je falam koh kan. Tapi setengah tu falam kaf. Apalah tu. Jadi dia kata diri falak itu kena pada falak sendiri. Kena pada di antara falak. Kan kita dah maklum. Bila sebut kata bergerak falak, ini jalanan matahari. Pergerakan tu. Ataupun jalanan. Jalanan tu maksud apa? Tempat-tempat stesen dia tu. Ni stesen dia. Contoh kita kata ni stesen bagi Sarton. Sarton, Buruj tu. Sarton, Asad. Ustaz pun Tak nampak apa pun. Ustaz ada lukis ke Ustaz? Tak nampak. Tak ada skrin. Ya. Oh, lupa. Sorry. Okey. Nampak? Nampak Jarana? yang Nampak, Ustaz terang Ustaz. tadi mana? Ya, Ustaz. Yang Ustaz terang baru ni mana gambar dia? Ni ada gambar tak ada? Ada gambar tapi yang belah mana? Banyak. Ni Sarton ni, saya tulis Sarton Asad ni. Sampai nak tengah balik ni, tengah balik. Ya, jadi kita kata tengok dalam titik ni, kita kata gini kan. Ni yang penjalan yang tengah ni. Sarton tu. Sarton tu kita kata buruj. Maka kita kata yang ni kau dhaif kan. Dia kata diri falak dia kata kena pada diri falak sendiri. Maksudnya kena pada diri falak sendiri tu stesen dia.
Kalau bergerak tu, itu pendapat setengah ulama, bergerak ni. Dia gerak macam ni. Saya buat titik ni. Tu. Ada pun falak tu dia kata, itu kena pada semata-mata di falak. Apa tempat stesen Sultan Asad. Ni tempat stesen dia. Itu kena diri falak dia kata. Ada pun kawan yang kedua ni dia kata kena pada pergerakan. Ataupun kena pada gerak falak sendiri. Tapi itu bukan kaum muktamad. Ni yang pendapat yang muktamad kita pegang. Dan setengahnya berkata ialah mutajaddid. Yakni yang baru datang timbul. Ini pendapat muktamad. Dan setengah daripada beberapa pendapat. Ini pendapat muktamad. Zaman itu ialah, kata tambah sikit. Zaman itu ialah mutajaddid. Mutajaddid. Apa maksud mutajaddid? Yakni mutajad ni dia kena tulis gini, saya padam ni Dia mutajaddid ni, asal dia kena tulis gini. Ni amrun i'tibariyun mutajaddid. Amrun i'tibariyun mutajaddid. Perkara yang kita faham dengan akal yang mutajaddid. Asal mutajad ni yang pergi datang. Apa maksudnya? Yakni, dia tafsir. Yakni yang baru datang timbul. Apa maksud baru datang timbul? Tak faham lagi tu. Dia sebut kata baru datang timbul. Yakni yang baru datang timbul. Apa maksud kata baru datang timbul? Ni payah sikit tengok. Yang ni yang baru datang timbul ini yang datang ataupun yang berlalu. Dia duduk lalu je. Okey, saya padam ni Okey. Contoh kita kata gini, buat garisan je ni lah. Maka kita kata ialah mutajaddid, yakni yang baru datang. Ini perkara yang baru datang timbul. Apa perkara datang timbul? Yang berlalu. Dia duduk lalu, gini. Duduk pergi tu. Sikit-sikit dia pergi. Sikit, timbul sikit. Macam mana dia kata baru timbul? Ni dia nak kira. Dia nak taswir. Macam mana yang dia katakan baru timbul tu? Dikira ukur dengan dia perkara yang baru timbul yang lain. Apa maksud dikira ukur? Kita kata dikira ukur ni, contoh kita kata satu hasta. Kita kata ambil satu hasta ke, satu jengkal ke. Ni kita ambil satu hasta ni. Contohlah satu hasta. Kita ambil. Ini dia kata mutajaddid tu. Yang kita faham dengan akal. Kita kata satu hasta ni, di antara sini dengan sini ni, kita anggap satu hasta. Maka itu dia kata apa? Berlalu. Ukuran dengan dia, dengan yang baru datang tu, akan perkara yang baru timbul yang lain. Apa yang timbul yang lain? Ni pun ni datang pula dah. Ni pula dah pergi. Sebelah bawah ni. Ni dah pergi sini dah, betul timbul sini pula dah. Dia pergi. Itu dia kata mutajaddid. Perkara yang baru datang ataupun yang pergi datang. Maksudnya dia pergi sekejap sini, betul pergi pula. Pergi. Tapi secara perlahan-lahan. Itu dia kata belam-belam semalam tu. Belah-belah pergi. Dia kata belah-belah pergi. Sambil-sambil pergi. Perlahan-perlahan pergi. Itu dia kata masa tu.
Tetapi tengok. Satunya diketahui. Tulis kot. Ni kena tulis. Satunya diketahui. Apa maksudnya satunya diketahui? Dobit sikit. Yakni satu mutajadid daripadanya itu sudah diketahui oleh kita. Yakni satu mutajadid daripadanya itu sudah diketahui oleh kita. Dan satu mutajadid lagi tidak diketahui. Hanya diperasankan sahaja. Hanya diperasankan sahaja. Baik, tengok. Macam mana? Ni tengok. Ni tak ada tulis dah ni. Tak ada lukis dah. Jadi, baik kita tengok. Jadi, dia kata tadi, satunya diketahuikan. Apa maksud diketahuikan? Ini dipanggil amrun i'tibari mutajadid maklum. Contoh kata gini. Sekejap lagi ni saya nak pergi mengajar ni. Oh, depan tu ada contoh. Depan tu ada contoh. Tengok. Tak apa. Kita beri tengok contoh dulu. Kita tengok contoh depan dulu. Kita tengok contoh depan dulu. Lagi bawa sampai contoh saya. Macam mana yang diketahui tu? Ini dipanggil contoh bagi amrun i'tibari mutajadid maklum. Ni Ini kita panggil amrun i'tibari, perkara yang kita faham dengan akal. Tapi dikatakan mutajadid. Yang berlaku, yang berlalu, yang maklum, yang kita tahu. Tengok Okey, baik, tengok. Seperti kita adu dan ukur. Adu tu apa maksud dia? Sama makna dengan ukur. Dia panggil atau tafsir. Dia panggil atau tafsir tu. Alamak. Dah keluar pula dah. Halo? Lama. Dengar Ustaz. Ya. Saya punya mana? Dia keluar pula dah. Segelap ni. Tak ada Segelap. apa-apa. Okey. Gelap tiba-tiba. Baik. Tengok balik. Seperti kita adu dan ukur. Ukur tu dengan adu sama maksudnya. Sembahyang zuhur 4 rakaat itu dengan waktunya. Baik, tengok. Macam mana kita kata amrun i'tibari mutajadid yang maklum? Bila kita kata sembahyang zuhur 4 rakaat pada waktunya. Bila sembahyang zuhur itu? Ajar Rana. Bila masuknya waktu zuhur. Kita kata. Bila masuk waktu zuhur? Bila matahari naik. Tegak di kepala. Matahari naik ke? Dia tak panggil kita naik. Dia panggil apabila tergelincir matahari. Tergelincir matahari. Bukan matahari naik Apabila tergelincir matahari, kita kata baru masuk waktu zuhur. Itu maklum tak di sisi kita? Maklum. Kita tahu dah. Zuhur tu masuk pukul 1.23. Contoh.
Itu dipanggil perkara yang kita faham dengan akal, tapi benda tu mutajadid, yang maklum, yang kita tahu. Walaupun kita tak sampai lagi, tapi kita tahu dah. Contoh sekali lagi, contoh saya kata gini. Sekejap lagi ni saya nak pergi Masjid Hairiyah ni. Pukul apa saya nak pergi? Saya nak pergi pukul 8.45. Benda tu benda maklum. Benda tu kita ukurkan, benda tu datang timbul, kita ukurkan masa kita tu nak pergi tu pada pukul 8.45. Itu kita panggil amrun i'tibari mutajadid maklum. Dia ada satu lagi. Amrun i'tibari mutajadid. Apa satu lagi? Dia panggil majhul. Yang kita tak tahu. Nanti betul kan maklum. Maklum lawan apa? Majhul ke? Nanti. Dia panggil apa satu lagi? Dia dalam kitab tu ada tulis tu Ustaz Nuzul. Dia tulis maklum je kan. Yang diketahui. Nanti ya mauhum satu lagi. Tak maaf. Dia panggil satu lagi amrun i'tibariyun mutajadid mauhum. Nanti saya tulis. Dia amrun i'tibari mutajadid. Dia amrun i'tibari mutajadid tu yang ni maklum. Yang kita tahu. Ni yang mauhum. Ni dalam kitab besar dia ni. Dalam kitab Arab. Kitab Asy-Syasaniyah. Mauhum ni yang kita perasan sahaja. Yang saya bagi robek tadi. Yang tidak diketahui tapi hanya diperasankan sahaja. Depan tu ada. Dan seperti berjalan kita tekah naik matahari. Tekah. Tekah tu apa? Ketika. Tulis itu. Ini contoh kedua. Ini contoh bagi mauhum. Kalau maklum tadi, amrun i'tibari mutajadid maklum, itu contoh dia seperti kita kata, kita ukurkan sembahyang zuhur 4 rakaat tu dengan waktu dia. Waktu dia waktu bila? Waktu gelincir matahari. Kita tahu dah. Masuk waktu gelincir matahari pukul 1.23. Masuk waktu zuhur. Itu benda maklum, benda kita tahu. Tapi kalau benda mauhum, kalau benda mauhum, benda yang kita perasan sahaja. Kita agak-agak sahaja. Tengok seperti berjalan kita. Tekah naik matahari. Yang ni ketika naik matahari. Tekah tu bahasa Om Tani tu. Tekah-tekah. Tekah-tekah. Orang Kelantan cakap tekah. Tekah mana ni? Tekah mana nak pergi ni? Ketika mana awak nak pergi? Tapi tak dekat lah. Ketika cakap tekah. Ada setengah tu dialek dia punya tu dah lain sikit. Kah mana? Kah mana? Ada juga kah mana? Tu. Tengok. Baik, macam mana ini katakan benda tu mauhum?
berjalan kita ketika naik matahari. Kita duduk jalan ni kan. Matahari duduk naik. Pukul apa masa sekarang ni Orang tanya kita. Lepas tu kita agak-agak perasan. Ni rasanya agak-agak ni naik matahari ni. Dalam pukul 7.30 rasa-rasa. Mafhum saja. Perasan saja. Kita agak-agak saja. Kalau mutajadid yang tadi tu, nak cerita masa tu nak cerita masa, zaman tu. Maka zaman tu dikatakan mutajadid, amrun i'tibari mutajadid, yang berlalu. Maksudnya dia pergi sikit-sikit. Kalau kita dah tahu masa tu, kita nak pergi tu, contoh apa? Ajar Rona lagi lepas habis mengajar, habis belajar ni, saya nak pergi makan dekat kedai pukul 9. Kita dah tahu dah. Maklum dah kita kata pukul 9 nak pergi. Walaupun kita tak pergi lagi. Tapi dah maklum. Maka itu masa tu kita nak pergi tu nanti. Masa tu, dia kita letak masa gitu tu, pukul 9 tu, maka kita panggil amrun i'tibari mutajadid maklum. Adapun kita tengah-tengah duduk jalan ni, Ajar Rana. Duduk jalan, nak pergi kedai. Tanpa tengok jam lah. Sambil-sambil pergi tu, ketika nak pergi tu, nak pergi tu, kita agak-agak. Pukul apa masa ni Itu panggil mahum. Kita perasan saja, kita agak-agak je. Itu dia panggil amrun i'tibari mutajadid mauhum. Amrun i'tibari mutajadid mauhum. Habis itu. Ni payah sikit Haji kawan zaman. Ni takrif masa. Mana ada orang bahas takrif masa. Kitab ni takrif masa pun ada, takrif bilangan pun ada. Bilangan tu takrif dia apa? Kita dah bahas minggu lepas. Minggu ni kita takrif bagi masa tu apa? Ada khilaf pula. Kata setengah kena pada falak. Ada kata setengah kena pada gerak falak. Kata setengah pada mutajadid. Ni yang kaum muktamad. Kaum muktamad ni payah ni. Nak cerita masa tu bergerak. Dia sebenarnya kalau nak ngaji bab tauhid, senang je. Nak cerita kata Tuhan tu bukan dalam kalam masa, tu je. Habis ni Ustaz ni, tengok sebelum makhluk diciptakan, dia tak ada masa. Habis ni, Allah Ta'ala jadikan masa ni, Tuhan sentiasa bermasa. Kita tak panggil bermasa, kita panggil Tuhan tu, dia berbetulan dengan masa. Bukan dia waktu duduk di dalam kalangan masa, tidak. Dia berbetulan, dia buat masa tu. Bukan dia duduk dalam masa. Sebab dalilnya kita tahu sebelum masa tu ada, Tuhan tu dia tidak bertakluk dengan masa. Nampak ya jangan sama tu nak cerita tu je bab tauhid tu. Tuhan tu tak bermasa. Nampak Ustaz. Tapi masa tu selepas waktu imkan kan, bukan waktu azali. Waktu azali tak ada masa lagi kan. Ya tak ada masa lagi. Tapi kalau kata habis tu Tuhan ni duduk dengan masa sekarang ni, Tuhan dia jadikan ni duduk ada masa-masa tu berbetulan. Bukan duduk Tuhan dengan masa. Betul kita kena bagi takrif masa tu. Masa tu dia bagi dua. Masa tu dengan mutajadid, amrun i'tibari mutajadid yang kita tanya kalau kita letak masa pukul 9.30. Tu yang amrun i'tibari mutajadid maklum. Kalau yang tak maklum kita tu duduk berjalan, masa juga tu. Walaupun kita agak-agak, kita kata, aku ni bukan dalam keadaan masa ni, tak ada masa ni. Kita kata tak bermasa, tapi bermasa juga kita. Sebab dipanggil amrun i'tibari mutajadid mauhum. Tak lepas juga kita pun. Habis tu. Ni kalau nak tanya takrif masa ni sini, dalam kitab ni. Ni payah ni. Tak ada. Tak tahu lama mana buat lagi. Tapi dalam tauhid tak ada lah sebut takrif masa tu. Takrif bilangan tu ada. Kita tak pasti yang kitab Ustaz Nuzulnya baru kalam ada ke tak takrif masa. Asal ada juga kot. Kalau ada pun. Baik. Tapi dia kena lukis tadilah. Habis tu. Dan perkataan yang akhir ini.
mana akhir ini? Iaitu perkataan kata masa itu ialah mutajadid tu. Perkataan kata mutajadid. Ini amrun i'tibari mutajadid tu. Itu tu dia kata disetujui oleh ulama usuluddin. Ini disepakati. Ini bersepakat oleh ulama usuluddin. Jadi ulama usuluddin dia setuju dengan takrif yang terakhir ini. Apa? Takrif yang kata masa itu kena pada mutajadid, bukan kena pada diri falak. Bukan kena pada berjalan falak, tidak. Tu dia. Ini pendapat, ini dalam ini perkataan yang disetujui oleh ulama usuluddin. Kalau pendapat Aristoteles ni dia punya tu Plato tu dia punya tu lah. Dia ni orang ni ahli hukama. Kalau pokok ni Aristoteles ni dia kata berjalan falak tu. Kata dia masa tu. Tu ada khilaf tu. Baik. Habis itu. Ustaz, tolong terangkan. Ustaz, ni kurang faham yang ni. Amrun iktibariyun mutajadid mauhum tu. Semula Ustaz? Okey. Dia amrun i'tibari mutajadid mauhum. Perkara yang kita faham, amrun i'tibari tu tak faham dah kan? Mutajadid yang baru timbul atau kata yang berlaku. Kita kata mutajadid. Yang sentiasa berlaku, duk berlaku tu. Ni sekarang ni tangan saya duk gerak, duk berlaku ni. Tengah duk berlaku ni. Tu mutajadid. Yang mauhum, yang diperasankan saja. Yang kita agak-agak sahaja. Contoh, saya duk mengajar ni. Agak-agak ni anak habis pukul apa agak ni ustaz ni? Haji Kazam kata, ustaz ni nak habis mengajar pukul apa ni? Selalunya 8.30 tu tak apalah, itu yang benda maklum. Tapi hari ni ustaz duk mengajar ni nak habis pukul apa tak tahu lagi ni. Lepas tu Haji Kazam cakap, mungkin 8.30, agak-agak 8.30 kot. Haji Kazam cakap kat saya gitu. Maka bila Haji Kazam kata kat saya gitu tu, tapi padahal saya tak berhenti lagi pun. Saya duk mengajar lagi tu. Tapi Haji Kazam duk agak-agak, duk perasan sahaja. Agak-agak dengan amrul i'tibari lah. Duk berlaku sekarang ni, ustaz kebarangkalian ustaz tu agak-agak tu dia habis pukul 8.30 kot. Agak-agak. Tapi dalam jadual pukul 8.30. Itu amrun i'tibari mutajadid yang maklum. Adapun Haji Kazam kata, ustaz ini nak habis pukul apa agak-agak ni? Tapi duk tengah berlaku ni. Tak tahu lagi habis pukul apa saya nak berhenti ni. Pukul saya lajak 8.40 pun saya tak tahu. Itu dikatakan dalam keadaan masa juga. Nampak? Itu dipanggil masa juga. Maka itu dipanggil ajaranna amrun i'tibari mutajadid yang mauhum, yang kita perasankan sahaja, yang kita agak-agak sahaja. Nampak lagi ajaranna? Okey Ustaz, faham dah. Okey, bye. Nampak lagi Hajar Zulina? Faham. Nampak lagi Faham. Terima kasih. Okey, baik. Ustaz yang tadi Ustaz kata maklum. Lepas tu? Mauhum. Okey. Terima kasih. Maklum yang kita letak masa tu 8.30 saya berhenti. Yang Kak ini letak dekat dalam tu jadual 8.30 Ustaz Abi berhenti tu. Tu semua maklum kat kita. Tapi duk tengah berlaku, saya tengah mengajar sekarang ni. Pasti ke tak 8.30? Tak pasti lagi. Duk mahum saja. Lepas tu kita pun dah mahum. Ustaz nak berhenti apa ni? Kita panggil mahum. Ni payah sikit ni, tak ada masa ni. Ni tak tahu lah dalam fizik ke mana saya tak pasti. Tapi ulama buat tak ada masa tu apa. Kita nak cerita kat orang payah, masa tak boleh. Masa tu apa masa? Dia bagi dua pula dah. Habis.
Ini biasa dalam kitab kita Asyar Saniyah, kitab Arab tinggi kitab tu, saya ada mengaji kitab tu Asyar Saniyah tu jangan zaman kitab Arab. Jadi ayat diskam dia ambil dalam kitab Arab, letak dalam kitab ni. Lepas tu kitab Jawi ni kalau kita khatam ni memadai dah. Memadai kitab ni dah tinggi, dah cukup tinggi. Payah kitab ni baik habis. Qala al-musannif rahimahullah, dan adalah ini zaman dan juga jisim taklimi. Zaman masa kan? Zaman. Dan jisim taklimi. Ni dah belajar dah ni. Apa dia jisim taklimi aja kau zaman? Apa dia jisim taklimi? Tak belajar ni Ustaz. Dah belajar dah. Jisim taklimi. Masalah bilangan dulu. Masalah kam muttasil. Kam muttasil. Dia ada miqdar. Ya, je Zainab. Nak jawab apa? Benda yang ada dalam fikiran yang boleh diterima bahagi. Benda dalam fikiran yang boleh yang kita boleh terima bahagi. Boleh gitu kita jisim taklim ini masa jisim tu kita maklum dah. Benda yang boleh terima bahagi, tapi benda tu dalam fikiran kita nak buat mengajar. Kalau untuk kita surah betul. Apa dia? Cuba bagi tahu Jamal Tatimah dulu, saya bagi tahu takrif dia. Tanya. Jisim yang surah. Untuk buat mengajar. Jisim yang dibuat hurai untuk mengajar. Jisim yang dibuat hurai untuk mengajar. Jisim yang digunakan untuk menggambarkan saya. Menggambarkan lagi untuk kita buat mengajar. Kan ada dah itu. Okay. Selalu aja orang kata tak ada, mana tak belajar lagi. Banyak subjek. Banyak sekali. Betul kan tulis Syah. Dan khotnya. Khot apa? Khot ni dia kata garisan taklimi. Nya tu kembali pada taklimi. Maksudnya khot ni satu garisan yang kita kata panjang. Taklimi tu yang kita nak buat surah untuk kita buat mengajar. Taklim. Yang ada dalam fikiran kita tu. Kita nampak dalam gambar kita dalam fikiran. Adapun kalau khot yang sekarang ni ada kat saya pegang ni, ini dipanggil apa tu khot tabi'i. Benda yang kita nampak ni. Kalau kita gambar dalam fikiran kita tu, kita panggil khot tabi'i. Apa tu? Khot taklimi. Dan sutuhnya, sutuh taklimi. Dan sutuhnya, sutuh taklimi. Dan adat pada kam munfasil. Bilangan tu lah, kam munfasil. Bercerai tu. Adat. Empat tu, sutuh kita malam sutuh apa dia? Apa dia sutuh? Tu ajar Padidah. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Maka kita kata sutuh tadi tu. Dan adat. Ini bilangan pada kamu fasil. Kalau tutup. Kamar tutup mic. Okey. Salah Haji Mazhar, kalau buka tak ada mesin ni, tak tahu ada bunyi tak. Kau ada buka dua kot. Baik. Dan adat ini bilangan pada kamu fasil. Semua tu dikatakan arad kesemuanya. Itu semua dipanggil arad. Tulis. Yakni di sisi hukama. Bukan di sisi ulama usuluddin. Di sisi hukama. Dia maklum kalau benda dia sisi hukama ni dia kata benda wujudi. Lepas tu kata di sisi hukama bukan di sisi ulama usuluddin ni. Dia katakan arad tapi di sisi ulama, di sisi hukama. Jadi apa? Jadi kita kata masa jisim taklimi, khot taklimi, sutut taklimi, adat tu dan kam munfasil tu, itu kata arad kesemuanya. Arad kesemuanya. Kita ingat dulu arad
Di sisi ulama hukama dulu, apa maksud arad? Kalau ulama usuluddin, arad itu dia luas. Arad itu kena pada benda yang wujudi. Tu kita dah belajar dulu Baik, tengok. Sebab apa kata wujud arad? Kerana bahawasanya zaman ialah miqdar lanjutan. Zaman ialah miqdar lanjutan atas perkataan yang pertama. Masa-masa tu ialah miqdar. Apa miqdar? Lanjutan. Lanjutan apa? Dekat ataupun jauh. Kata zaman tu miqdar tu atas ini berlaku di atas pendapat, berlaku di atas perkataan ini pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Iaitu yang mengatakan zaman itu kena kepada kadar lanjutan gerak falak tu. Itu yang pendapat pertama. Masa tu. Baik, habis. Ni panjang lagi ni. Nanti kita ulang balik lah. Dan adalah ini zaman dan juga jisim taklimi. Nanti kita hubung balik. Kita sambung balik yang tu Dia bakam tak habis lagi. Bakam ni dia habis muka surat sebelah. Muka surat 31 kalau saya ambil kitab lah. Dia masuk lepas tu yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua. Dan yang kedua daripada arad yang 9 itu ialah kaif. Mungkin minggu depan habislah ni. Bakam. Minggu depan bakam habis insyaAllah. Lepas tu baru bab kaif. Arad yang kedua. Arad yang pertama. Kena ulang balik. Nanti ulang balik Ulang balik. Faham ni? Dia punya term-term tu, nama-nama tu yang confuse sikit kan. Kena ulang balik insyaAllah. Okey, baik. Ni saya kena berhenti dah ni. Saya kena berhenti dah. Ni mutajadid ni, mutajadid maklum dah ni. Berhenti ni. Dekam di sini. Baik, jadi sekarang tu saja. Nanti ulang balik. Dan adalah ini zaman dan juga jisim taklimi. Wallahu alam. Nanti berhenti situ. Kita sambung situ nanti. Okey, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Untuk Terima kasih Ustaz.